tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu kemenangan baharu Anwar Ibrahim yang tidak mampu dilakukan oleh Mahathir, yang tidak mampu dilakukan oleh Muhyiddin Yassin pada ketika ini. Kerana jelas-jelas hari ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sudah menang ke atas Mahathir dan Muhyiddin. Mungkin ada kesaan kepada Anwar Ibrahim untuk beliau letak jawatan susulan beberapa langkah popular yang dilakukan oleh kerajaan berkaitan dengan harga minyak diesel di Semenanjung. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita sebenarnya rakyat Malaysia perlu peka dengan berita baik yang diterima oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya bagi kerajaan kita, khususnya bagi negara kita Malaysia. Rupanya pelaburan meningkat. Rupanya SPRM telah mengembalikan wang RM 1.3 bilion setakat tahun ini, mengembalikan duit yang dicuri ini daripada penjenayah kepada kerajaan semula. Dan itu sepatutnya satu kredit baharu untuk Anwar Ibrahim dan perlu disedari oleh rakyat Malaysia. Saudara-saudara, akhirnya satu lagi berita baik untuk Anwar Ibrahim yang pasti tidak mampu dilakukan Mahathir dan Muhyiddin hari ini. Perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 4 September. Masa untuk perkukuh kerjasama. PM Anwar tiba di Rusia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Vladivostok, Persekutuan Rusia untuk lawatan kerjanya selama 2 hari. Sejak dilantik menjadi PM pada 2022. Ini adalah lawatan sulung Anwar ke Rusia yang merupakan rakan dagangan ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Eropah. Dalam catatan di Facebook, beliau berkata, kunjungan ini akan membawa manfaat yang terbaik kepada negara, terutama dalam memperkukuh kerjasama serta hubungan kedua-dua negara Malaysia dan Persekutuan Rusia. Mengikut jadual, Anwar yang juga Menteri Kewangan akan menghadiri Forum Ekonomi Timur ke-9 EEF berlangsung pada 3 hingga 6 September. Beliau akan menyampaikan ucapan pada sidang pleno pada 5 September. Dalam lawatan itu, Anwar akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan dijangka mengulangi hasrat Malaysia untuk menyertai organisasi antara kerajaan BRICS kerana Rusia memegang jawatan pengurusi BRICS. Untuk rekod pada 2023, jumlah perdagangan dua hala meningkat sebanyak 15.6% kepada RM 14.22 bilion bersamaan AS 3.1 bilion berbanding RM 12.3 bilion bersamaan dengan AS 2.79 bilion pada 2022. Ini satu kemenangan baru kepada Anwar Ibrahim. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fans Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selamat datang diucapkan kepada yang baru di dalam channel ini. Saudara-saudara, sekian lama kita mendengar, bahkan sejak penubuhan kerajaan perpaduan, sejak tampuk kuasa di bawah pimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita dapat lihat pekerjaan SPRM yang semakin agresif. Dan kita juga mendengar ada sindiket yang dijatuhkan, sindiket yang dibocorkan, penangkapan kepada beberapa VIP, bahkan ahli-ahli politik juga terlibat dengan rasuah. Berkaitan dengan ini, sudah pasti beberapa nama yang kita dengar yang dikaitkan dengan menyakau duit kerajaan, duit rakyat. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir pun ada disebut. Beberapa nama yang berprofil tinggi seperti Tun Daim Zainuddin, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan projek Jana Wibawa, dan beberapa lagi ahli politik yang lain. Berkaitan dengan ini, tuan-tuan dan puan, akhirnya SPRM dalam satu kenyataan terkini bertarikh 4 September diumumkan oleh Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri.
SPRM fokus usaha kebankrapan. Maafkan saya, SPRM fokus usaha bankruptkan pesalah rasuah, kembalikan aset kerajaan. Nah, persoalan yang timbul adalah kalau Muhyiddin, Mahathir, Deb Zainuddin, dan mana-mana ahli politik yang terlibat dengan rasuah, adakah mereka benar-benar akan menjadi bankrupt sesuai dengan usaha daripada SPRM ini? Pendekatan, penyiasatan, dan perisikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu diperkukuh dalam usaha mengesan aset yang dicuri oleh penjenayah rasuah, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata, operasi SPRM kini lebih fokus kepada bukan sahaja menangkap pesalah rasuah dan mendakwa mereka di mahkamah, tetapi juga membankruptkan mereka. Adakah dengan ini beberapa nama-nama besar yang kini didakwa di mahkamah, kini terlibat dengan rasuah, yang terlibat dengan kes mahkamah, contohnya Sanusi sendiri berkaitan dengan RIE. Adakah beberapa nama besar daripada PN ataupun mungkin ada ahli politik yang lain yang bukan daripada PN, adakah mereka akan dibankruptkan oleh SPRM? Itu menjadi persoalannya. Adakah SPRM akan menemukan timbunan wang ringgit yang mereka telah curi sebelum ini semasa berkuasa? Nah, itu yang menjadi persoalan. Untuk tahun ini saja kita dapat mengembalikan RM 1.3 bilion jumlah aset penjenayah. Dan duit itu kita bagi balik kepada kerajaan. Wow, ini satu kemenangan dan kredit baru kepada Anwar Ibrahim. Kalau boleh, semua agensi penguatkuasa bukan sahaja berusaha menggembleng tenaga selain menangkap jenayah, tuduh di mahkamah, tetapi kita juga merampas semula harta penjenayah yang dicuri. Adakah ini sebenarnya maksud Anwar Ibrahim? Sebelum ini di dalam ucapan-ucapan beliau yang meminta ataupun mahu semua aset yang pernah dicuri oleh pemimpin yang lama untuk dikembalikan. Dan akhirnya Azam Baki telah membuat kenyataan untuk tahun ini sahaja kita dapat mengembalikan RM 1.3 bilion jumlah aset penjenayah. Dan duit itu kita bagi balik kepada kerajaan. Wah, syabas dan tahniah SPRM dan Kerajaan Perpaduan PMX. Mungkin inilah satu penyebab yang perlu dilihat, satu sebab yang perlu dilihat oleh rakyat Malaysia bahawa Anwar Ibrahim memang layak memimpin kerajaan, memimpin Malaysia sehingga beberapa penggal lagi. Kerana ini adalah satu usaha yang sangat murni untuk mengembalikan duit rakyat yang pernah dicuri sebelum ini, yang pernah disakau sebelum ini. Menurut Azam Baki, saya nak bankruptkan mereka penjenayah rasuah, dan ini boleh mendatangkan rasa takut kepada mereka supaya berfikir banyak kali dalam melakukan jenayah rasuah. Ini satu kejutan besar untuk semua kaki-kaki sakau. Kalau memang beberapa nama saya sebut sebentar tadi memang sebenarnya bersalah, sudah pasti ini menakutkan mereka. Saudara-saudara, sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini.